Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dah bincang tajuk ni tentang soalan salah faham terhadap Islam ni. Sebelum ni kita banyak bincang tentang sebab-sebab yang menyumbang kepada salah faham. Dan kita nampak banyak ya, kadang-kadang kita banyak menyalahi orang bukan Islam yang menyumbang kepada salah faham. Sebenarnya banyak salah faham datang kepada kita orang Islam sendiri. Dan kita yang contribute itu salah faham. Dan kita yang generate bagi saya the misconception. Saya dah bagi banyak sebab, so I'm not going to repeat that. So hari ini kita akan bincang tentang macam mana nak jawab bila kita jumpa orang bukan Islam. Bila orang bukan Islam tanya soalan tentang, terutamanya lah, kita mula dengan isu wanita dulu. Yang pertama tentang poligami. Contohnya, biasanya lah kalau orang bukan Islam, mereka tak boleh terima poligami. First kita kena faham, terutamanya wanita bukan Islam. Laki tak payah cakap. Wanita Islam Wanita Islam pun tak boleh terima. So mereka tak boleh faham macam mana seorang suami boleh ada dua isteri. More than one. For them, bagi mereka, why not one satu laki, satu isteri. Monogami. So mereka tak faham. Mereka ingat Islam ni agama yang mempromosikan poligami. Islam adalah agama yang memperkenalkan poligami. Islam adalah agama yang menggalakkan poligami. So ini dalam otak mereka. So kadang-kadang bila kita borak-borak dengan orang bukan Islam, macam saya lah, terutamanya bila jumpa kawan-kawan bukan Islam, bila dia tahu saya masuk Islam, wah best lah, boleh kahwin 4. Ini biasa dalam di otak mereka. Dan bila kita lihat, bagi saya cara jawab poligami ni, kita tengok macam mana dia tanya soalan. Not necessary, sering kali kita bagi jawapan yang panjang lebar. Kita kena dengar jawab soalan dia tepat betul-betul dulu. Sama dia tanya, biasanya dia kata dia susah nak terima poligami, dia tak boleh terima poligami. So macam mana kita nak jawab? Ini kita bincang yang lebih, bukan yang biasa punya talk lobby. Normally kalau dia kata saya tak boleh terima poligami, so what should we say? Tanya dia why. Kenapa? Apa yang dia tak boleh terima? Segi Segi apa yang They cannot share. They just feel I want, our husband is belong to me. I don't want to share with other women. How would you feel if your husband, if your wife have another man? Can you accept or not? If your wife have another man, mean she has two husbands. After she serve the husband, I come back and serve you. Is it okay for you? It's in your mind. Lah, emotionally a woman wouldn't want to accept that lah. Yeah. Dari segi emosi lah. Dia kata, Yeah, that's why for me, I will use a different angle to explain. I will say that generally I will agree with you. Normally people don't want to share for the women. I agree with you. Agree first. You tak boleh disagree. You disagree start lah, memang dia akan distance. he keep defending dia punya point. So you see, generally many people or most people cannot accept that under normal circumstances. But when the situation change, sometimes we might change. Ini I go direct to the answer. When the situation change, sometimes we might change. What do I mean? Apa maksudnya? Maksudnya begini. Kalau kamu dah kahwin dengan suami satu jangka masa yang panjang, tapi tak ada anak, then when you have a very good husband, suami yang bagus, yang memang yang jaga solatnya, jaga amalannya, dia seorang Islam yang mengamalkan Islam dengan baik, dan dia menjaga kamu dengan baik, tapi dia nak anak, macam mana? So kadang-kadang in this situation, some women they don't mind. Instead of, kadang-kadang ini mungkin akan jadi alasan untuk orang cerai. So Islam bagi jalan keluar untuk situasi begini. Dan ada pula orang yang usia lebih, sampai usia meningkat,
yang susah nak cari pasangan. Sebab nak cari single tu susah. You tanya, boleh kita bincang lebih dalam sikit? Boleh. Lebih kurang asam sikit tak? Normally tak bincang dalam ceramah, tak boleh bincang sebab it hurts a lot of people. But I want you to see the actual punya Reality what? reality, man. You see, you ask the man, if you have a choice, who do you want to get married? Who do you want to marry? They will write down their criteria. You can see very clear. From the criteria, generally all the men will write about the same. Maybe 90% the same. How many of the women is already out of the picture, is out of the album? Can you understand this? I don't think, if you talk about detail, number one, everybody nak slim, nak cantik, Nak seksi. nak seksi, nak muda, nak putih. Ada orang kata, ada amin. Mesti mau putih, muka macam apple. Tahu? Berapa wanita yang fail kriteria amin tu, dia kata muka macam apple. Macam apa cari apple dengan muka kat sini? So, Korea. and kalau tengok kriteria macam ni, you tahu tak? Sorry to say that rakam tu Korea tak banyak bagus. fake lah. Tapi masalah tu, outside banyak tak Korea. wanita yang overweight? Semua fake. Fake. Okay. Ini Kalau itu kalau itu overweight benda tu satu. kita membuat je. Kalau kedua dia kata kalau muka pecah rumah macam mana? You understand what I mean tak? Ketiga, bukan semua lelaki cari wanita kadang-kadang bukan cantik, tapi mau perempuan yang lembut, yang sopan. Kalau jumpa perempuan macam I punya pengalaman ada duduk 5 star hotel makan supper tau. Makan suatu pasangan lelaki handsome, perempuan sangat cantik. Sebelah makan di 5 star hotel, Brandon's Hall. So tak tahu girlfriend ke bini tak tahulah, pergi toilet. Lama 20 minit baru keluar. Terus suami bila dia balik, belum duduk lagi. Selama sangat ni. Terus perempuan jawab, saya berak. Wah, dia cakap macam tu. Aku tak makan. I tengok perempuan cantik tu, perempuan semua out. So, dia punya point is, dia punya point is, so with the non-Muslim, the point is, so what we're trying to show to them is that lelaki punya permintaan macam ni. Okay, biasanya lelaki cari perempuan, pilih perempuan, perempuan pilih lelaki. Biasanya lelaki pilih perempuan lebih kan? Okay, so the situation now is either people cannot tak boleh dapat anak. Kedua, usia meningkat. Macam mana? Tanyalah orang. You tahu tak, bagi wanita yang dalam kategori macam ni, ataupun suami ceraikan dia, tak ada anak, suami mati, tidak ada anak, dalam keadaan macam ni wanita, saya nak tanya. So you put the question back to them. In this situation, do you think that these women, they need a husband to take care? Dalam keadaan macam ni, berapa ramai orang lelaki yang hujang nak kahwin wanita macam ni? You tell me. I tak kata tak ada. Ada. Senang ke susah? You tell me. Dalam keadaan macam ni, sebab itulah Islam bagi jalan keluar. Sebab ramai lelaki, macam contohnya, kalau tengok sejarah dulu, poligami memang perkara yang biasa. History. Perkara biasa. Tapi bukan saja poligami. Orang outside poligami, orang ada hubungan ini. Nah, ini menyumbang kepada satu lagi masalah. So, memang fitrah lelaki ni dicipta sedemikian. Yang lebih polygamous. Okay? Ramai lelaki mau poligami. Tapi biasanya, mereka rasa mereka tak cukup kuat nak macam mana nak handle. Atau macam mana nak handle. So, they forget about the things. So, in this situation, tengok, zaman dulu, fitrah lelaki memang begini. Sebab itulah dalam Islam, Allah benarkan poligami. Poligami bukan saja Islam benarkan tau. Orang selalu ingat hanya Islam. Hindu memang poligami. Kerajaan Hindu mengharamkan poligami tahun 19
I tak ingat 1959 ke 69, lebih kurang. It is the Indian government in India haramkan. Poligami memang diamalkan. Sebab di India mereka, kalau ramai orang Hindu kahwin, dia tak perlu pergi register punya. Dia kahwin kat temple, kat dia punya kuil. So ramai di kalangan mereka anak ni tak ada register punya sudah. So this is a problem. Christian, poligami. Bila Christian diharamkan poligami? 200 over years ago. Earlier than that, the Christian dah practicing polygamy. So the point is, when we talk about polygamy, perkara yang biasa dalam agama lain. Orang Cina tak peduli dia Buddhist tahu ke apa, tanya dia, laki suka poligami tak? Suka. Tapi boleh poligami tak? Tak boleh. Curi poligami boleh tak? Boleh. Tahu Most, Curi-curi. most of them they have Oh, kualitas macam simpanan di dah luar. kompas kan? Fair. That's why orang Cina banyak beli kondo. Private. Jadi Oh. sugar daddy. Banyak tempat. Ini poligami juga kan? Banyak. Sebab itulah ini fitrah lelaki. Sebab itulah Allah benarkan poligami. Tujuh ada. Jadi Malam maksudnya kalau nak ikut proof kata agama lain benarkan poligami ada dalam kitab diorang. How to prove? Gautama Buddha 4 isteri. Oh, Gautama Buddha. Oh ya. Oh, Buddha himself. Buddha himself nampak orang. I got in the book. Okay. Okay. And then in Christianity tak payah cakap lah. Bible sebut lah. Most of the Nabi First, Musa AS 2 isteri. Okay. And lain-lain Nabi semua banyak isteri lah. Solomon lah, David lah, semua hundred and thousand. So polygamy dalam Bible memang biasa. Dan Bible tidak mempunyai dalil yang mengharamkan poligami. Oh, lagi. Tapi hanya mereka Tidak dia punya Dia tak praktis je lah. disebabkan orang dulu dia abuse. Sebab mereka tak ada jalan keluar. Mereka tidak ada bimbingan macam Al-Quran dan Sunnah. Kita ada bimbingan macam mana poligami house, macam mana uruskan poligami. Mereka tidak ada. So bila mereka hadapi masalah, wanita protes lah, laki abuse. So the government no choice to ban it. Bukan kerana agama itu perlu ban. Sebab tu dalam agama Kristian, sampai hari ini mereka masih praktis poligami mazhab yang bernama Mormon. Mereka mengamal poligami 4 isteri. Mormon. So the point is, bila non-Muslim, bila dia tanya soalan tentang poligami, cakap dengan dia begini, dalam Islam poligami poligami ni Islam tidak memperkenalkan poligami. Islam doesn't introduce poligami. Poligami telah wujud sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Islam hanya letak had kepada poligami. Maksimum 4. Dan poligami bukan wajib kan? Itu sesuatu yang dibenarkan saja. Dibenarkan. So bila kita tengok dibenarkan, maksudnya apa sini? Ada pilihan. Tak boleh tak? Ya, sebab itulah ulama Islam kata kalau orang yang nak poligami, pertama dia macam ni lah. Bagi saya poligami macam melahirkan anak. Artinya anak tu ada hak anak, setiap anak. Kalau kamu tak mampu nak bagi makan, minum, education dan bimbingan, kamu tak berhak lahirkan anak sebab dia ada hak towards you as a parents. Same goes to polygamy. Okay? So sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, okay, dia berhak. Sebab itulah di Malaysia, one thing I like about Malaysia is, good about Malaysia is, kalau suami nak kahwin satu lagi, suami nak kahwin satu lagi perempuan, dia kena mohon. Bila dia mohon, mahkamah akan panggil isteri, tanya dia. So akan bagi ruang untuk isteri yang pertama tu cakap lah. So dia akan tanya, pertama,
Suami ada luangkan masa tak? Cukup masa kepada kamu tak? Suami ada bagi nafkah tak? Suami bertanggungjawab tak? Dia akan tanya semua. Kalau isteri komplain kata suami ni keluar jarang balik, bagi wang tak bagi wang, seringkali kalau dia bagi list semua ni, kalau isteri pertama cakap begini, maka suami nak mohon kahwin kedua ni memang sangat susah lah. Mahkamah tidak akan pun, sebab you doesn't fulfill your basic punya punya responsibility, maka dia tak akan benarkan. So bila tak benarkan, masalah kita jalan keluar lain. Orang pergi Thailand. Itu yang kacau tu. Betul ke? Betul. Okay. So now, orang bukan Islam, we have to tell, kita hanya perlu beritahu mereka poligami ni dia sebenarnya dalam Islam bukan. Dalam Islam, Islam sangat menggalakkan monogami. Islam tidak menggalakkan poligami. I mean, bukan Islam benarkan poligami. Islam doesn't encourage poligami. Islam hanya benarkan poligami. Tapi Islam sangat menggalakkan monogami. Umat dia kahwin satu tu yang paling utama. Sebab itulah majoriti orang Islam kahwin satu. So, you see, bila kita bincang tentang kahwin satu ni, orang tak nampak. Dia ingatkan orang Islam semua ni poligami. Betul ke? So, point dia, kita bagi point ini, kalau this ada point, Islam bagi jalan keluar untuk masalah yang kita ada. Ini. Cakap dengan dia, mungkin sekarang kita tak rasa apa-apa kan, kerana kita masih muda, kita masih cantik dan sebagainya. Tapi bila sampai usia kamu dah meningkat, kalau sama ada kamu tak dapat kahwin, ataupun whatever reason yang saya sebut tadi, kalau suami ceraikan kamu, tahu tak, kalau wanita ni sudah ada beberapa orang anak suami ceraikan, you tahu wanita macam ni, buy one free four, free five, orang mau kan? Senang. You suka tak? Komen. Orang Cina kata apa? Shengibo ah. Cheap things. You kena besarkan orang punya produk tau. Orang buat punya anak, you kena besarkan, you kena tanggungjawab semua. Berapa ramai orang buat begitu. Tapi cakap dengan dia dalam Islam, dalam surat Nisa surat 4 ayat nombor 3. Nisa Ayat nombor 3. 43. Allah kan ingat lagi tak ayat Quran ini diturunkan kerana apa? Peperangan kan. Ramai sahabat mati syahid, isteri anak. So Islam galakkan kita marry, kahwin yang janda, jaga anak yatim. This is the concept actually. The actual concept is polygamy. Of course you boleh kahwin yang lain, tapi the point is, sebab dia bukan tinggalkan janda kan, dia tinggal anak perempuan lagi kan, dan sebagainya. So orang hanya fikir, tapi point is ayat Quran ini dia galakkan kita untuk kahwin dengan janda, jaga mereka, dan kahwin dengan jaga anak yatim. Ini pahala yang sangat-sangat besar. So it's not the issue. Kalau kita fikir mesti mau darah saya baru boleh. So for me it's not like that. Islamically kita lihat dari sudut ini, Allah suruh kita buat begitu. So you ask him, is it good or bad? If we marry them, take care of them. So Islam bagi jalan keluar. So kita lihatlah agama lain, kalau tak boleh kahwin lagi, kalau orang sudah suami mati, ada anak, dia tak boleh kahwin lagi. Bukan tak boleh kahwin lah, dan keadaan dia nak kahwin macam mana? Betul, dalam Islam you still have a chance to get married. Still have a chance. Dalam apa keadaan pun, majority keadaan wanita ada chance to get married. So polygamy ni, it's just a solution for our social problem. Lepas tu dia akan kata, tapi ramai orang mengamalkan polygamy tak betul. Betul ke? Ya. Laki ni semua pergi cari muda-muda punya. Lepas tu kan tinggalkan yang tua-tua. Betul kan? Cakap dengan dia, you are right.
memang you are right. There are some people are like that. But normally, apa yang you dengar daripada berita, that is an isolated case. Ustaz engkau macam Ada contoh. Ustaz pun kau muda. Anak dara. I kata yang abuse tu. Tu I kata yang abuse tu. belakang yang awal-awal tu okey. Abuse tu biasanya is isolated case. Dia lepas Dia begini. Kau punya anak dara ke? Dia begini. So far you pernah dengar tak orang mengamalkan poligami dengan baik, dia buat promosi sendiri? Saya bagus soal poligami. Tak. Habis Firdaus ada kata, Tak. si kes yang baik-baik kita tak boleh, Diam. we can't talk, we can't share, we can't riak lah. So we just tak disebut apa-apa. Satu kes yang tak betul je, wah heboh satu million. Macam apa, ayam apa? Apa? Telur sebiji rius kampung. Macam tu. Atau dia tak faham, dia bagi contoh. You bagi dia contoh begini, cakap dengan dia, dia kata orang tak betul dan sebagainya. Dia cakap dia, actually, the good cases usually people doesn't say, people doesn't promote it. Only one or two cases which is not right, they put in media and everything. Let me give you an example. Every day, millions of people go to work. Drive car, LRT, motorbike, walking. All of them, they reach home in the evening safely. Is there anyone report in news? Dalam berita ada report tak? Orang pergi kerja balik selamat lah. Tak ada. Ali balik selamat ke sekolah. Doktor Aizat balik selamat daripada kerja. Ada tak dia promote macam ni? Tak ada. Like no, okay. I want to quote lah since you cakap pasal news kan. My dad punya quote ni senang. No news means good news. Maknanya kalau perhati news, selalunya berita dia cakap pasal benda yang bad. Yeah. No news means good news. It's very good. Okay. Now, good case, no promote. Nobody say it's not. So which means apa yang kita dengar sekarang? Kita dengar kes yang apa? Accident lah. Satu kes yang tak betul, pukul isteri dan sebagainya. Hero satu-satu dunia. Macam semua poligami macam tu. Betul ke? So we give this example supaya orang tu faham, kes yang baik tak report. Satu kes yang accident aja, langgar lembu mati, dia pun mati. Dia report besar-besar. So this is how you reply. Lagi-lagi your nak you boleh tanya saya tak? Attack saya so that I can give you the answer. Kalau tidak, I continue talk lah. Point is the non-Muslim, you cakap dengan dia, in Islam, if you don't like polygamy, you don't have to practice polygamy. You don't have to be, you're not compulsory involved in polygamy. Itu satu. Kalau suami abuse, contohnya suami nak kahwin nombor satu lagi, you boleh bincang dengan suami. Bincang dulu. Jangan emosi dulu lah. Perempuan kadang-kadang terlalu cepat. Suami macam ni aja belum apa lagi. Macam ni aja dia sudah langkah mayat saya dulu. Atau kan cerai saya. Ataupun macam-macam lah ceritanya. Betul tak? Perempuan bila ada hujan dah habis. Okay. Amboi bagi sampul. Tengih. Bila kita tengok poligami, actually poligami is one of the most sensitive to the women. So kita kena handle, janganlah terlalu banyak bergurau bila kita cakap dengan non-Muslim. It's not a subject that where kita nak kurang, and then kurang cerita tentang isu seks. Usually people akan kata, dalam ceramah saya cakap begitu lah, sorry lah, ceramah is lain. But one on one you cannot talk like that. Macam with a non-Muslim, you say that it's just a way out for solution to overcome problem. Kalau dia kata kenapa ramai orang abuse, you see, do you agree in every religion? Ada yang baik, ya, ada yang ikut, ada yang tak ikut. Tapi Islam tidak ajar dia buat begitu. Dia yang tak ikut begitu. So kita salahkan dia ke salahkan agama? Dia tak faham. Bagi dia contoh. Ini saya suka Zakir Naik contoh sangat bagus. Zakir Naik contoh, dia kata kalau you ambil satu Mercedes yang bagus, bagi seorang pemandu yang tak pandai mandu, tak ada lesen, di bawah kita, dia langgar pokok tumbang, Mercedes pun tumbang. Salahkan siapa? Salahkan Mercedes tak baik ke salahkan driver? Driver kan? Sama jugalah kan.
Islam juga. Islam ajar yang bagus, yang terbaik. Tapi kalau orang Islam tu tak mau ikut, salahkan siapa? Sama tak semua agama? Satu lagi, kadang-kadang you kena bincang angle ini adalah ramai orang kita tak suka poligami kan. Tapi ramai tak lelaki, walaupun dia amalkan monogami saja, di luar dia ada simpan perempuan. Ya. Suami pergi kerja, isteri tak tahu dia pergi kerja sampai malam balik. Oh, malam dia ada appointment. Outstation. Malam dia ada meeting, outstation paling meeting paling cantik lah, betul tak? Paling cantik. Malam ni ada ceramah. selfie make apa? I punya program lah. I punya program lah. Dia my timetable lah. Semua dalam Sing. mana kau pergi sampai mana. Contact number pun dekat situ. Disclaimer. Semua tentang lelaki. Muhammad Nur. Nabi sebenarnya apa? Cakap sampai mana? Ceramah. Outstation. Perempuan simpanan. Lelaki non-Muslim is either they go for perempuan simpanan or they go for prostitute. Is this a reality or not? You nak tahu tak tahu, senang saja. You pergi Bintang. Bukit Bintang ke mana-mana lah. Tempat kerja. Mana-mana yang you boleh nampak tempat-tempat yang Malam dia. Yang dodgy places. kalau you ada peluang, you interview lah. You tanya what? Of course lah, kalau lelaki tanya dia takkan cakap kan. Kalau you perempuan tanya, hari tu pergi satu kedai beli beli tu Vacuum cleaner. vacuum cleaner. So that guy, dia punya manager Ijaz tu dia kata katanya ni apa ni? Ni okey lah sini. Dia bagi kita lelaki gembira. Saya pun suka pergi sana selalu. So for the single, dia ada apa ni? So for the married, this is the same thing. So masalah tu, point is non-Muslim, walaupun dia tak ada poligami kahwin secara sah, tapi mereka juga praktis poligami secara tak sah. Bagi mereka tak ada isu punya. So you ask the lady, which one do you prefer? Do you prefer your husband marry someone that you know and then taking care of them, and you know that he only with you and the one, ataupun your husband outside you don't know macam siapa. Bila tukar pun tak tahu, apa jenis pun tak tahu. Lepas tu dapat HIV. You tahu tak, saya pernah handle case HIV yang perempuan tu is yang carrier, dia yang ada HIV dulu. Dia kawan dengan lelaki. Perempuan ni dia asalnya Islam. Dia tukar dia punya agama daripada dia Indonesia. Dia tukar agama jadi Buddhis supaya dia boleh masuk sini, boleh kerja tempat yang yang tak elok. So jumpa lelaki Cina ni, shock kat dia. Tak tahu bila ada, tiba-tiba kemudian dapat tahu dua-dua sudah HIV dan sudah teruk. Muda lagi. How old? I think that time 20 something. Perempuan 20 something. Kurus, cicak kering. Maka lalu kurus. Look at that. Masa tu, what do you want? Sebab itulah I suka Amin punya formula. Amin formula very good. Mana-mana I bawa dia pergi, dia kata, nampak perempuan semua macam ni semua, just assume, buat sangka baik, mereka semua ada HIV. So you won't go for you won't go for the women. You won't jeopardize your life. Anggaplah HIV. Habis cerita. So point is, kita nak bagi non-Muslim, kita nak bagi non-Muslim, the idea is what? Kita nak bagi tahu mereka, even though you are not allowed to practice legal polygamy, but mereka akan mengamalkan poligami secara illegal. Keadaan macam ni bukankah lebih bahaya? Tiba-tiba tidur dengan seorang wanita yang ada HIV, bawa balik tidur dengan you, apa akan berlaku? Oh, itu your choice lah. But I don't say semua buat, tapi majority tak. Dia bukan regular. Dia ada yang regular, ada once in a while, ada yang season. We do not know.
Betul. Ya. Kan ada definisi yang apa poligami, dia ada definisi dia apa? Differentiate, I cannot remember lah, tapi polygamism apa dia tu? Polygyny, Ah, polyandry. Ya. Oh. Sebab tu ini just normally they Yes. ask, and the next question they will ask is why not every man Androgyny. for polygyny? Why not all the men married one dalam Islam? Kenapa Islam nak amalkan poligami? Padahal di Malaysia ada 53 agama, 52 semua monogami. Kenapa Islam tak ikut agama-agama lain semua? Kenapa Islam nak degil dan amalkan poligami? Sebab dia asking. So dalam Islam dia begini. Ada banyak angle yang kita boleh bincang. Bagi saya normally buat comparison. Okay. First, ulang sekali lagi, Islam sangat menggalakkan monogami, membenarkan poligami. So Islam, maksudnya Islam ni, dalam Islam dengan agama lain sekarang ni dia hanya amalkan monogami. Islam mono and poly. Orang tak tahu, orang ingat Islam sangat menggalakkan poligami. It's not true. Majority people monogami dalam Islam. Betul ke? Nah, kita nak tengok, kita nak bincang. Kalau boleh orang satu, kita kena bincang dengan dia. Let's see lah monogami, poligami dan monogami dalam Islam. Kita bandingkan Islam dengan agama lain daripada beberapa sudut. Tengok mana satu agama yang praktikal. Contohlah monogami kan. Dia monogami, kita Islam mono dan poli. Contohnya kes pertama, wanita lebih daripada lelaki. Saya nak tanya, kalau semua lelaki di dunia, bagi statistik lah, macam di England, Britain, 4 million women more than men. Germany, 5 million women more than men. Tahu tak 5 million women? Kalau you tak tahu, you pergi stadium Bukit Jalil bila penuh, you darab berapa kali ya? Dia satu kali boleh 100,000 kan? 100,000 kaburkan semua dia. Di Russia 9 juta wanita lebih daripada lelaki. Di Amerika Syarikat, ini statistik yang saya bagi tu 30 tahun yang lalu dulu. Daripada Ahmad Idat pada tahun. Okay, I have to tell you lah, 30 years ago. Di Amerika 7.8 juta. Kita tahu tak 7.8 juta tu macam mana? Ni, women more than men. Ini kita bincang wanita lebih daripada lelaki. Kita tak bincang lagi di New York sendiri ada 25 juta gay. So kalau kira sekali, you ada 32.8 million. Kosong apa ni? Tadi you are 32.8 lah. Okay, 32.8 million women in America for sure cannot find husband. Lesbian ada berapa? Sorry, good point. Kena tolak. Lesbian macam mana nak kira? I tak tahu, I cek statistiknya. Orang yang tak nak kahwin. My point is agama lain yang tak setuju kepada poligami, no problem. I want to ask, what is your solution for this problem? Okay. Yes, I know most agama lain dia boleh bagi beberapa solution. Satu, biarlah jadi seorang wanita yang seorang anak dara seumur hidup. Celebrate. Yang kedua, dia akan jadi apa? Public property. Faham tak public property? Bayar duit, semua boleh pakai. Ada? Ketiga, terbabas. Jadi sejenis. Aduh. Betul ke? Tak ada juga. Antara ketiga-tiga ini, Islam tidak menggalakkan yang pertama, Islam mengharamkan yang kedua.
Boleh faham tak? Artinya sejenis haram, jadi public property haram. Hanya jadi wanita yang anak dara seumur hidup bukan haram, hanya tidak galakkan. Betul ke? So agama lain inilah solutionnya. Ataupun tambah satu. Jadi public property ni ada banyak jenis tau. Ni kalau nak bincang, I can continue go on. Dia boleh jadi wanita simpanan. Dia tahu tak wanita simpanan apa risiko dia? Okay. Risiko dia, kalau boyfriend ini kalau tidak bertanggungjawab, memang dia tak ada ikatan. Dia nak belah, dia boleh bagi. Dia tak payah bagi nafkah, dia tak wajib bagi nafkah. Lahirkan anak tak boleh bin kepada dia. Property dia tak, kalau dia tak otok, you tak dapatnya kalau dia bagi. Melainkan dia nak bagi, betul tak? So dia tak ada hak dia, dan dia tidak ada macam insurance. Bukankah ini menindas wanita? So I nak tanya agama lain, what is your solution wanita yang lebih? You ketawalah orang Islam kahwin wanita, you ketawa kita, tapi what is your problem? What is your solution? You yourself don't have solution for your problem. You're laughing at other people. But other people that provide solution. Dalam Islam, kalau wanita lebih, apa jawapannya? Itu yang saya ajar tu, macam mana ingat lagi tak 1, 2, 3, 4. Bukan waktu. Artinya dalam Islam, kalau wanita lebih, kita boleh kahwin. Betul ke? Of course, the moment you go into polygamy, you tak Kembali. betul? Balik ya. Apa? Boleh tak? Apa? Boleh continue recording. Boleh. Benar. Nampak tak? Just now you punya question tadi, sister. Why agama lain? Why Islam tak ikut monogami? Memang Islam ikut monogami dengan agama lain. Ikut sama. Islam sangat menggalakkan monogami. Tapi Islam tak benarkan kita ada wanita simpanan atau hubungan luar. Islam benarkan poligami yang sah. Sebab itulah Allah pun poligami, Nabi tidak memperkenalkan poligami. Poligami wujud dulu tau. Sebab tu saya selalu cakap dengan wanita, you suka tak poligami Islam? Ramai kata, cakap terus terang lah nanti. Bukan kata kamu terima tapi kamu tak suka kan? Ramai semua, majority kata tak suka. Saya cakap, okey, kalau kamu tak suka poligami yang Nabi bawa, syariat Nabi bawa, Nabi ikut poligami zaman Nabi lain, Nabi Isa alaihissalam semua. Zaman Nabi Isa alaihissalam, lelaki boleh kahwin seberapa banyak wanita yang dia suka, tak ada limit. Which one do you prefer? Kalau ikut dulu, mungkin macam ikut Nabi Sulaiman alaihissalam, ingat lagi tadi ada 1000 isteri. Do you like this one? Kalau dia jadi isteri yang ke-1000, Bila giliran saya? berapa kerap you boleh jumpa suami kamu? Ada, hari tu pergi Sofi sana sini. 3 tahun sekali. Oh, betul lah. 3 tahun sekali dah 3 lebih kurang. If you kalau you isteri yang ke-1000, 3 tahun 1 kali. You ada berapa 3 tahun? Tanya tu perempuan. You balance berapa 3 tahun? 20 ke 60 tahun tau. 20 kali je. Wah, kira you dapat jumpa 20 kali ya seumur hidup. Tak boleh jahat. What solution? Betul saya sebut, poligami ni sebenarnya agama lain amalkan. Agama tu benarkan. Hanya Tak ada limit. negara-negara kemudian, mereka punya negara tu mengharamkan sebab mungkin mereka lihat banyak kes yang abuse. Sebab tu mereka haramkan. Islam, orang takut nak abuse because it's hellfire. Ulama say, kalau kita tidak melakukan adil, surah Nisa ni, ada isteri-isteri kita, maka ulama say, kamu akan menuju ke neraka dengan laju. Agama lain dia membenarkan tapi dia tak ada limit kan, comparison dia. Yes. Islam membenarkan tetapi kita limitkan. Itu beza dia kan. Tapi kita cakap agama lain tu, orang-orang bukan Islam biasanya mereka tak akan terima. Mereka kata tak, agama kita tak amalkan, tak benarkan dan sebagainya. Tapi bila minta dalil, mana dalil, dia tak boleh bagi dalilnya. Dan juga tak ada agama di dunia
yang mengatakan kahwin satu. Hanya melainkan Quran. Quran the only religious scriptures in the world kata marry only one. If you cannot be just to your wife, then marry only one. Maksudnya kita boleh guna hujah, comparison. Dia tak ada dalil yang kata dia tak halang, dan dia juga tak ada dalil yang kata dia tak benar Hadkan. setuju hadkan. Tapi kita boleh proof kita ada. Ya, kita punya jelas dalam Islam ada jelas. Okey. Agama lain tak jelas. Memang tak jelas punya. Porsi macam ramai orang kata, contohlah, ni a bit out of the topic. Hari tu I dialog dengan seorang Kristian, dia kata, kenapa mau kahwin perempuan Islam, mau kahwin orang Islam mesti mau masuk Islam. So saya bagi dalil, saya bagi keterangan. I said, what you say is not kurang tepat. I said, bukan you tak payah masuk Islam untuk kahwin saya. Kahwin kita orang Islam tak perlu. Bukan you tak perlu masuk untuk kahwin kita. Masalah kita. Kita tak boleh kahwin you. We are not allowed to marry you. Sebab Allah mengharamkan. Tapi saya kata dalam Islam ada kelonggaran. Lelaki boleh kahwin orang ahli kitab. Tapi Kristian lagi teruk, dia lagi ketat daripada kita. Dalam agama Kristian tak boleh kahwin non-Kristian. Tak dibenarkan kahwin. Dalam Bible, 2 Corinthians chapter number 6. Oh, Lim Si Jun. Hebat lah. Tadi Ibrahim baru bagi tahu saya. Katoliknya Protestan boleh Diorang pun memang tak boleh. Tak boleh lah. Tak boleh juga Sama reference. Tak boleh. Memang diorang semalam kita tak boleh kan. 6:40. Tapi bila kita tanya diorang kata boleh. Tapi kita tak boleh. Sunni dengan Syiah boleh tahu. Syiah nanti. Mut'ah. Mut'ah tu apa? So actually kadang-kadang this point Ibn simpan bila dialog dengan Kristian, Kristian actually tak boleh kahwin bukan Kristian, tapi Kristian hari ni dia tak ikut. So the point is what? The point kita cakap, you see, in Islam we follow what the scripture say. But you always do not follow the scripture. Poligami memang diamalkan dalam kitab mereka semua. Hindu scripture memang dia punya dewa-dewa, dia punya pendeta-pendeta semua poligami. Tapi kenapa sampai hari ini tak boleh poligami? So dan cakap the problem with Muslim is we cannot reform ourselves lah. Lagi cakap pasal reformation, reform of What do you mean religion. We always read our books with dogmatic mind lah. Kita macam apa yang ada dalam buku mesti je kita kata. nak reform apa-apa. Do you think that is the best? Okay, never mind. Let's compare lah. See which one is provide objectively, which one provide solution to the problem. Yes, tak boleh reform, no problem. But since you are not allowed to get married according to your law, do you get married or not? The man. So we have reason on that. Generally nampak tak? Get some idea on this? So bila dialog kita boleh go on, boleh bincang daripada sudut itu. Dan poligami ni is a very sensitive. Avoid sex punya. Lin, kenapa 4 bukan 2, bukan 3, bukan 5? Brother, apa nombor Allah bagi pun you akan tanya soalan yang sama. Soalan pertama. Yalah kalau Kalau bagi 8 pun kenapa 8? Betul ke? Tapi setuju tak dalam Quran Allah Tuhan yang maha mengetahui. Allah tahu segala-galanya. Allah tahu yang terbaik untuk umat Nabi. He know the best for the umat Nabi. So he put the heart. Sebab itulah syariat semua Nabi berbeza-beza. Syariat okay. Dalam Islam adik-beradik boleh kahwin tak? Sama mak sama bapak? Tak boleh. Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Boleh. Macam mana? Sama mak sama bapak boleh kahwin. Tapi you kena hidup sama Adam alaihissalam lah. Yes, agree. Sebab setiap zaman syariat berbeza. Itu konteks. Pandai. Mengikut keadaan kan. Kadang konteks. Konteksnya. Itu konteks. Walaupun boleh kahwin tapi ada condition lagi. Ada syarat lagi. Satu, tak boleh kahwin
Kembar sendiri. Sama kembar. Dan kembar. Kena cross marriage. Betul? Tapi itu syariat sampai satu jangka masa yang tertentu aja. After that tak boleh pakai lagi. Bila manusia dah ramai, tak boleh lagi. Diharamkan selepas itu. Sebab itulah Islam is a religion of practical religion. Dia memang zaman macam ni, keadaan macam ni, memang undang-undangnya macam ni. Sesuai kepada zaman itu. It makes sense. Tak agama lain macam mana? Do your scripture, your practices sesuai tak sepanjang zaman? Semua poligami amal, tapi sekarang tak boleh amal. You tukar. You tukar kan dia tukar? You tukar. Siapa bagi arahan tu? Tak tahu. Iwan saya mana bila dah? Polis spirit. Baik, continue. Lagi? Betul ke? Apa lagi ni? Macam ni, can we use example of Prophet Muhammad tak? Pasal ni, sebab orang selalu argue on that in terms of polygamy. Dia ada tu plus wife. Should we quote yang most of his wives are actually widows? Other than sebab orang selalu akan highlight Aisyah as a young woman. Ada macam tu. Okay. Which one you want me to talk first? You nak Dia tanya? tak, dia dah jawab, dia dah cakap. Okay. Dia begini. Mungkin. Dalam bidang ni kita kena expert. Sebab persoalan yang tanya, actually yang tanya soalan ni bukan orang biasa. Non-Muslim tak tahu cerita semua ni punya. Yang tanya missionary. Orang yang ada buat kajian, ada baca Quran, ada cari kononnya kelemahan-kelemahan dalam Islam sebagai hujah. Otherwise they won't ask this kind of questions. Normal people non-Muslim mana tahu semua ni. Okay, so people who have knowledge. So bila people who have knowledge, tengok kalau dia tanya macam tadi kata, kenapa Nabi boleh ada 12? Bukan pada masa tu yang dah meninggal dah tinggal. Yang ada pada satu yang paling banyak sekali pada satu masa, jangka masa yang sama adalah 9. Okay? Nah, dia ada 9. Yang kenapa? Sahabat hanya boleh 4. Betul ke? Masa ayat itu turunkan. Saya punya jawapan adalah yang pertama, kena faham. Ayat ini diturunkan untuk umat Nabi. Tapi untuk Nabi sendiri, Allah bagi arahan yang lain. Surah Al-Ahzab surah ke-33 ingat lagi tak? Ayat 50 hingga 53. Iaitu Nabi, Allah perintahkan Nabi tak dibenarkan ceraikan mana-mana satu isterinya. Dia tak boleh cerai. Kenapa tak boleh cerai? Sebab semua isteri Nabi umum mukminin, ibu kepada semua orang mukmin. You can't marry your own mother. It's our mother, mother of believer. We can't marry our mother. Dan pada masa yang sama, syariat Nabi bukan saja tak boleh cerai, malahan tak boleh kahwin lagi. Ayat itu seterusnya sebut Nabi tak boleh kahwin lagi. This is syarat khas untuk Nabi himself. Okay? Now, sekarang ni orang akan tuduh dia apa? Gila seks. Suka kepada kanak-kanak. How to answer this? Different maturity level at different times. Okay, kita bincang kita bincang gila seks dulu. Normally saya akan cerita kepada orang, pertama, bila cakap Nabi gila seks, tanyalah Dr. Ali kat belakang, Muhammad Ali. Sex maniac, is it considered illness? An illness? It's considered an illness kalau ikut okay. Now, every illness secara umum yang melainkan heart attack, actually orang tak tahu heart attack ada simptom, tapi mereka doktor biasa kata tak ada simptom, betul tak? Tak ada simptom kan? Okay. Biasanya orang kata tak ada simptom, bagi saya ada simptom. Heart attack ada simptom lah. Ada? Kebas. Kata tak ada. Kebas. Sakit dah. Sakit. Oh, macam ni. Okay. Okay. Tapi I punya lain. Tapi I tak nak cakap nanti. I cakap everybody akan pergi tengok. Tengok. Janganlah. Apa dia? Boleh. Jangan cakap separuh Badali. Jangan cerita Cerita separuh. habis. Cerita habis. You notice tak? If next time when you check patient ada heart problem, heart attack whatever, tengok telinga sini. Ada garisan. Ada line kat sini. Kat mana? Kita panggil JVP.
Yeah. The norm kalau orang yang normally kalau ada I can differentiate yang natural punya dengan yang datang Ada kemudian symptom. punya. So usually that is one of the symptoms that show Ada problem, heart problem. Sebenarnya dah heart failure bukan heart attack. belum lagi. I mean kalau sebelum ini bila dia mula ada line sikit, belum dalam lagi, dia tidak menunjukkan begitu clear. Ayo cukup lah, kamu cakap banyak ni. Macam mana? You check. Cuping. Medical ni pakar kat belakang kan, tak ada cakap. Nanti dia minta konsultan. Boleh tak? Because according to Chinese acupuncture, mereka tidak ada scientific, tapi mereka based on case, semua case yang mereka check semua ada same symptom yang sama. So which mean dia anggap itu sebagai satu tanda. Tapi bukan semua, tapi dia ada beza tanda macam mana lihat. So tak apalah, we don't go to that. Tapi soalan tadi apa lupa? Gila seks. Gila seks. Illness. Sex maniac. Kalau kita kata gila seks, biasanya gila seks ni dia mesti ada simptom. Heart attack pun ada simptom sekarang kan. Chest pain, kadang-kadang dia macam jarum cucuk ke, macam susah nak bernafas dan sebagainya. Okay, mau tanya Fitri lah. Fitri dah terrible, kesian dia. Okay. So, sex maniac mesti ada simptom. Tengok Nabi ya. Nabi bila berumah tangga usia berapa? 25 kan? Yeah. Dan ini pun ada macam-macam pendapat dalam Islam. Tak apa. Tapi isteri yang pertamanya 40 ini yang paling popular lah. Ada yang kata 28 lah, ada yang kata 30 lebih lah, 40. This is the most popular one. Now, if you ask orang, kalau you ada peluang kenal orang sex maniac, tanya. I've seen them. I know people like this. What the secret? Kita nak tahu. Kita tahu. Okay, kita tanya orang sex maniac kan. No. Question here is, question number one is, adakah sex maniac is kahwin wanita? Ini wanita ni bukan wanita biasa tau. Dia pernah jadi baru sekali, janda sekali. Hand berapa hand dah? Sampai dia third hand. Third hand. Okay, first kena faham third hand. Number two, lebih tua daripada dia 15 tahun. Betul? Dan Nabi bersama-sama dengan dia 20, daripada usia 25 sampai 50. Okay, monogami saja. Artinya Nabi hanya ada dalam jangka masa 25 tahun ada seorang isteri je. Ada rekod tak gila seks pada usia muda sampai usia tua 50 datang? No rekod seks maniac. Tiba-tiba 50 lebih jadi seks maniac. Ada? Tahu. Dan bila Nabi monogami, lepas tu isteri meninggal, baginda jadi duda lebih kurang 2 tahun. Boleh tak orang seks maniac tanpa perempuan untuk 2 tahun? Di time ni? Tak boleh. Tak boleh. Kalau seks maniac lah, terus orang cakap lah, orang seks maniac, dia nak kahwin yang muda ke tua? Nabi kahwin 2 isteri bawah 36 tahun. Artinya 36 lah. 2 lain semua lebih daripada 50 tahun. Ada di kalangan isteri kilang sudah tutup. Tahu tak kilang tutup? Ingat lagi tak isteri siapa nama dia? Ya, dia kata malam dia bagi kepada, suruh Nabi pergi kepada Aisyah. Saudah. Kilang dia suruh dia close. Menopause. So saya nak tanya, orang yang gila saya suka kau perempuan tua-tua ke? I don't understand. Orang gila saya suka. Ini kalau macam ni memang ada problem kan? Tapi persoalan saya, semua ni nikah tak? Nikah. Sah tak? Sah. Kena nafkah, jaga makan minum, didik, bimbing, semua everything kan. Ingat lagi tak? Nabi bawa semua ke-9 isteri dia pergi menunaikan umrah daripada Madinah pergi ke Mekah.
Naik. Dia bawa semua sekali. Naik. So 9 isteri, dia tahu tak nak pergi ke 470 km. Zaman dulu kereta tak ada, kapal terbang tak ada. Macam mana mereka boleh sampai Mekah? Saya pun tengah pening. How many days? Kan? Okay? Tak, point is Nabi didik bimbing guide mereka kan, sampai pergi umrah, pergi hajj dan sebagainya. Orang gila seks ada buat macam tu tak? Ajar bini buat baik, jaga, didik, pergi umrah, hari-hari solat, solat tahajud. Sampai Aisyah kata apa, bila Nabi solat, terutamanya solat, tahu tak, solat subuh 2 rakaat sebelum, dia kata, Aisyah say, it's just like, I think, I don't know whether he read Al-Fatihah or not. Aisyah say, so Prophet bila buat 2 rakaat tu sangat laju. It's just like macam tak baca Fatihah. Which means what? Kalau tengok cerita semua, talk about education, guide, moral, social, reform, bla 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 semua ni. Nabi kahwin isteri satu persatu. Kalau kita bincang, ada isteri yang dia kahwin, kenapa? Sebab dia nak baik-baik dengan kaum yang lain, supaya tak perlu ada peperangan, kita jadi saudara. So it's just, dia nak unite the people. So orang yang gila seks suka buat yang tu ke? Orang yang gila seks dia suka touch and go. Kalau saya gila seks, saya memang tak mau kahwin. Kahwin itu bodoh. Mau tanggung jawab, yang mau didik, mau bimbing, mau solat, mau apa tu. Orang kan gila seks semua ini. Buat tahajud, tahu dah Nabi. Tahajud. Nabi tak tinggal dia punya witir. Nabi macam-macam. Mana yang talking about gila seks? Ada tak sex maniac di sini? Tapi tetap orang kata gila seks kan? Yang kata gila seks biasanya missionary. Inilah saya punya pendekatan tu. Saya biasanya ikut tafsir Kristian. Ini bukan dalam Bible ya. Bible kata Nabi Daud AS ada banyak isteri, tapi dia tak ada kata berapa. Tapi ada mengikut tafsir tu, ada sebut dia mempunyai 99. Biasanya saya ada bukti Nabi tak gila seks, tetap dia kata dia gila seks. So dia kata, kalau ada 9 memang tetap gila seks lah. Dia kata yes. So Daud AS ada 99 macam mana? Sulaiman AS ada 9 plus 9 plus 9 campur 1. Macam mana kira? Kenapa you tak kata Nabi you gila seks, yang begitu banyak 10 kali ganda, 100 kali ganda, you never say anything? Mana 9 dia kata gila seks? Are you being fair and being just or not? I mean, dari cerita, last point tanya dia, what is our point of discussion? To search for the truth or want to win the argument? If you want to win, you win lah. Congratulations. But they cannot argue. Bagi hadiah. Selalu lepas tu diorang tak boleh argue balik. What? Apa jawapan diorang bila you hujah Nabi diorang ada 99. They still ada can answer? Tak, biasanya mereka diam, mereka tak bercakap apa-apa. Sebab apa? Memang dalam Bible. The best thing is, saya defend dia punya Nabi. Kita, see, biasa saya kata, kalau habis hujah public speaking is, kalau 9 isteri, gila seks. Yang you kata, I tak percaya tau. Kalau 99, saya cakap lah, gila seks. 99, you kali, 100 kali kita buat kan? So 100 kali macam mana buat CD rosak. Gila. So, the point is, saya akan closing apa? Saya akan kata, walaupun pertama, saya tak percaya Nabi gila seks. Kedua, saya juga tak percaya Nabi dalam Bible gila seks. Sebab apa? Sebab saya percaya zaman mereka, syariat zaman dulu, lelaki boleh kahwin seberapa wanita yang dia boleh. Sebab tu dalam Bible, macam-macam kahwin, berapa macam-macam, berapa banyak pun ada. We win kat situ lah. So kita defend the prophet, walaupun dalam semua dalam Bible. Takkanlah kita cakap kita Nabi gila seks satu kali. Tak boleh kan? So we have to cover back. Nampak tak? Kita defend dia punya Nabi dalam dia punya Bible. Kita defend Nabi dalam dia punya Bible. Apa dia mau lawan lagi? So lepas tu dia kata Aisyah. Apa? Aisyah ni sangat-sangat cerita sangat banyak sekali. First kita go for history dulu lah. Go for back to history. Orang dulu kalau kita tengok, kalau lahirkan anak laki dan anak perempuan, biasanya survive yang survive punya, yang dapat hidup punya,
antara lelaki dan wanita biasa mana masa tu lebih banyak? Doktor? Biasanya perempuan lebih banyak. Betul ke? Sebab perempuan dia ada satu, I don't know how to call it, the kind of, dia boleh tahan, dia punya daya ketahanan dan badan lebih. Doktor? Tak tahu kan, saya tahu lelaki ramai mati masuk penjara accident. Itu lain. Oh, dia cakap masa dilahirkan, dia dah lepas dia punya age, dia dah lepas 2 tahun, 3 tahun ni, lelaki biasanya Cepat. banyak yang mati. Kenapa? Compared to the women. Women have the, macam lahirkan anak tengok perempuan boleh tahan sakit, lelaki boleh tahan ke? Kalau isteri dia, sakit. So this is scientific. Number two, kalau survival wanita lebih daripada lelaki. Bila satu keluarga ada anak lelaki, ada anak perempuan, siapa yang keluar bekerja dulu? Tak ada office, tak ada apa, tak ada TV, tak ada apa punya. Siapa yang keluar kerja? Lelaki yang kerja. Kerja berat. Okey, berapa ramai keluarga yang nak tanggung anak perempuannya sampai dia tua? Biasanya mereka tak cepat-cepat kahwinkan untuk lepaskan tanggungjawab. Okey, dan setiap zaman, setiap negara berbeza-beza mereka punya cara usia kahwin dan sebagainya. Saya tak tahu di India. Di negeri China saya tahu ada satu budaya yang tak ada orang komplain punya, sampai sekarang tak ada orang cakap punya. Kalau I dengan dia, isteri lahirkan anak lelaki, isteri saya lahirkan anak perempuan, kita kawan baik. So biasanya kita kata, jom kita nikahkan mereka. Buat agreement lagi. Mak bapak buat agreement untuk mereka nikah. So dia husband and wife. Bila dia besar. Itu kahwin sejak lahir. Tak ada komplain pun. Tapi Nabi nikah dengan Aisyah. Macam dalam drama. Betul lah. Drama tu betul lah. Macam biasa kat drama. The point is, Nabi nikah dengan Aisyah. Ramai orang tak tahu atau tak perasan, sebenarnya ada budaya di negara Arab, bukan semua suku kaum, ada suku kaum yang kahwin dengan usia yang muda. Contohnya, Aisyah pernah tunang sebelum kahwin dengan Nabi. Dia tunang dengan Abu Jahal punya anak lelaki. 6 years old, dia sudah tunang. Means what? Budaya mereka ada kaum usia yang muda. Kedua, selepas Sayyidina Abu Bakar memeluk agama Islam, Abu Jahal dia tak bukan, he don't want to have anything to do with Islam. Dia nullified, dia cancel, dia batalkan pertunangan itu. Barulah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu nikahkan anak perempuannya Aisyah kepada Nabi. Saya nak tanya, pernikahan ini ada restu daripada bapa tak? Ada wali tak sebenarnya? Semua ada. Bapa dia waras tak? Padahal seorang pemimpin yang begitu hebat sekali dalam dunia Islam. Betul? So sebenarnya ini adalah suatu penghormatan kepada keluarga Sayyidina Abu Bakar. Dan juga bukan saja satu penghormatan sebab dapat nikahkan anak perempuannya kepada seorang pemerintah, dapat jadi bapa mentua tau. Betul cakap. Dan dapat nikahkan anak perempuannya kepada seorang Rasulullah. It is an honor. Dan anak perempuannya jadi ibu kepada mukminin. It is an honor. Dan nikah tu memanglah bapa dengan Nabi yang setujukan semua tu. Lepas tu mereka tidak duduk bersama. Kita punya problem is kita hasil ingat macam mana seorang lelaki macam usia macam ni dengan perempuan macam ni. Tak, mereka tak duduk bersama. Macam mana duduk bersama, dia budak lagi, masih duduk dengan bapak lah. Bila dia sudah dewasa. Dewasa maksudnya apa dalam Islam? Dia balik. Bukan tengok umur, tengok maturity. Setiap orang punya maturity berbeza level. Betul? So even dia dah achieve puberty, Nabi tak kata bawa dia balik. Nabi masih lagi tanya kepada dia, are you okay? Are you ready? Are you whatever? Kalau tidak, no problem. You remain. You live with your father until you think you are ready to stay together. Dia lihat Nabi steady, gentleman gila. Steady apa? Dia boleh, let's go. Dia kata, it's very kind, very nicely. So, bila cakap begitu, settle. Bila kemudian Aisyah kata dia sudah bersedia.
Masa tu 9 tahun lebih. Okay, close to 10, 9 years plus. Okay. So barulah Nabi jemput dia balik. Jemput balik, kita lagi mempunyai satu problem. Macam mana nak faham jemput balik? Masa tu usia Nabi 50 lebih, Aisyah 9 tahun lebih. Macam mana ya? Kita got problem. Tapi kita ingat lagi tak? Nabi Muhammad SAW dia mempunyai 9 isteri. Ingat? 2 bawah 36 tahun. Ramai yang 7 50 tahun ke atas. Aisyah dibimbing oleh isteri-isteri yang senior-senior, yang kilang tutup ke dan sebagainya. Macam mana nak jadi isteri kepada Nabi. She is guided. Macam cakap, okay, you sekarang ni isteri kepada Nabi, macam mana, how you should treat your husband, how she's guided. So what is the problem? Tambahan lagi, nikah ini ada satu pengajaran bagi saya. Tapi adalah orang hujah. Kita kata 6 tahun, ada orang kata 16, ada satu kajian, ada kata duduk bersama 19 dan sebagainya. We don't go into that lah. Okay, saya tak nafikan itu kajian, suatu kajian yang bagus. Hanya bila orang hujah daripada kitab kita. I want to talk something outside the kitab. It's kajian. Mungkin dia betul, tak nafi dia salah. Tapi bila orang hujah daripada 6 tahun, memang sahih bukan ditulis 6 tahun. So kita kena defend according to that. The age from the Sahih Bukhari. So, satu pengajaran yang paling penting ada dalam pernikahan ini itu apa? Usia berapakah wanita sesuai bersetubuhkan berumah tangga? When? Tanyalah agama lain. When? No idea. When? 18 tahun. Who told you? Law? Who give you the law? Man-made law. Who tell you when? Some say 12, 13, 14, 15, 16, 17. Islam tak ada. Puberty. First. Kalau negara lain di dunia ada yang kahwin ada yang negara yang boleh 12, 13, 14, 15. Masalah ada setengah-setengah wanita akhir balik 16. 16. Apa akan berlaku kalau you benarkan dia berumah tangga usia 12? Dia akhir balik 16. Aku tak faham, tanya doktor. Sama ni kena. So, the point is, you see, now bila kita tengok macam Aisyah punya case, kita selalu kena refute satu perkara. Jangan banding keadaan dulu dengan keadaan sekarang. Saya suka lagu tu. Apa tu? Sekarang lagi tegak. Ya, dulu lain, sekarang lain. Kenapa? Okay, I give you few example lah. Example pertama, ingat lagi tak atuk kita? Dulu mereka kahwin usia muda ke tua? Kita sekarang usia tua kan? 20 lebih, 30 lebih, biasa sekarang kan? Orang dulu belasan. I masih ingat lagi, I punya kampung dulu, it's the same, satu garaj rumah je, seorang makcik tu, dia ada 14 orang anak. Seorang ibu lahirkan 14 orang anak. Usia berapa kahwin? 14. Artinya dulu muda, sekarang tua. Nampak tak? Keadaan dulu dengan sekarang tak boleh lah. Saya tak boleh lah ambil keadaan atuk saya dulu, letak keadaan sekarang. Dia ambil orang 13 tahun kahwin, dia gila kah? 13 tahun saja. Betul ke? Ataupun kita ambil keadaan sekarang, letak zaman bapa saya dulu. Macam contohnya itu macam Datuk Kid, contoh nak kahwin usia 47 nak kahwin. Lu gila kah? Sudah mau masuk kubur baru mau kahwin. Dia keadaan berbeza. You tak boleh tukar zaman. You can't change. You can't. Kita kena tengok keadaan dulu dengan keadaan dulu. Keadaan sekarang dengan keadaan sekarang. Tak boleh tukar. Macam rumah saya di Melaka, bapa saya beli 7,000 ringgit. Banglo 10,000 square feet. 10,000 square feet. 46 years ago. Dia tulis tahun dulu. Tak tulis tahun orang tak boleh faham. Jemputan tu memang lagu. Dia pergi Ampang lah. Rumah saya sebelah je. Sebelah taman sana je. Itu semua orang expatriate, orang kaya-kaya. Dia satu rumah, single story, tak ada, bukan double story tau. 10,000 square feet dah 7 juta. Minimum. Ada yang up to 12 million. Boleh tak saya cakap dengan dia? Lu gila kah? Mahal lah. Zaman bapa saya beli 7,000 je. Macam mana boleh cakap bapa beli 46 years ago punya harga dengan sekarang? Dulu, sekarang tak boleh lah. We can't compare macam ni kan? Maybe kita tak boleh faham keadaan dulu macam mana. Tapi kita compare dengan keadaan dulu lah. Dalam masyarakat dulu di negara Arab, ada tak masalah bila Nabi kahwin dengan Aisyah? Is there any writing, any complaint? Tidak. Malahan diberi puji-pujian kepada Nabi.
Ini dipuji-pujian kepada Nabi sebab seorang suami yang begitu adil, begitu menunjukkan contoh yang paling baik sekali dalam bidang poligami. Dalam bidang poligami. Industri poligami. So, it's not an issue. Kalau dulu tak ada isu, if you letak sekarang memanglah isu. Betul ke? Ya. Yang kat tangan? Saya ambil pen lagi. Okay. Next. Ingat lagi tak? Nabi Allah perintahkan Nabi suruh anak angkat dia siapa nama? Zaid bin Haritha. Ingat lagi? Yes. Allah perintahkan Nabi suruh Zaid ceraikan isteri. Nabi asyik tak nak pergi dia. Sebab Allah suruh pergi. Dia tak nak. Sebab dia tahu apa Allah nak suruh dia buat. Dia takut. Sebab Allah perintah dia suruh Zaid ceraikan isterinya. Siapa nama isterinya? Zainab. Ya. So, bila Allah bagi pressure sekali lagi, akhirnya Nabi pergi cakap lah. Immediately Nabi suruh Zaid ceraikan isteri, dia cerai, Nabi terus nikahkan Zainab. Masa tu Zaid adalah anak angkat kepada Nabi. Zaid dipanggil Zaid bin Muhammad semasa di Mekah. Seorang kata Nabi kahwin menantunya. Sebenarnya isu ini berlaku sebab Allah nak betulkan satu budaya yang berlaku di negara Arab pada masa itu, suatu budaya yang mereka amalkan, iaitu budaya yang anak angkat jadi anak kandung bagi mereka di negara Arab. Sebab itulah bila Nabi ambil dia anak angkat terus jadi Zaid bin Haritha, tapi tukar Zaid bin Muhammad. Kenapa? So budaya di negara anak angkat anak kandung. So Allah nak betulkan bila anak angkat cerai dengan isteri, bapa angkat boleh kahwin. Sebab memang tak ada hubungan. So nampak tak semua ni berlaku ni ada tak guidance? It's a guidance. It's a lesson for us to learn. Dan Allah telah sediakan seorang wanita yang begitu cantik sekali untuk Zaid bin Haritha. See, when Allah, this Allah's plan. Sebab itulah Zainab kan, dia kata apa? Dia selalu gunakan ini untuk kacau isteri-isteri lain. You punya kahwin mak bapak yang kahwin. I punya kahwin Allah yang kahwin. Orang cik kata haulian lah. Untung lah. Untung lah. Itu cari makan. Lepas tu Aisyah jawab apa? Allah yang apa? Tak, Yang Yusuf. exonerate. I'm the only anak dara. Dia kena lagi. So macam-macam lah nanti kita cerita tu. Isteri-isteri, you know, isteri Nabi one time sampai Nabi tak boleh tahan. Nabi panggil meeting. Semua jealous macam-macam nak tuntut ni, nak ni, nak itu. Dia nak dia budak. Nabi saya tak boleh tahan. Pasal dia duduk. So Nabi tanya mereka satu soalan senang aja. All of you nak betul-betul minta apa yang kamu nak ke, ataupun kamu nak jadi dunia ini ke, atau kamu nak jadi isteri kepada Rasulullah? Kalau kamu nak dunia ini, Nabi kata ceraikan kamu semua sekaligus. Lepas tu 9 isteri meeting Musyarat akhirnya semua aku nak jadi umum ini. So just to show what, mereka juga manusia. Mereka juga ada nafsu, mereka juga ada jealousy, mereka juga ada nak juga sesuatu yang kalau isteri lain ada dia pun nak kan. Yeah, it's normal. Okay, last bit more. Any more? You want me to answer apa lagi? Saya kurang faham sikit kenapa isteri Nabi dia panggil umum mukminin, maknanya reason. Allah sebut dalam Quran. Bukan saya. Tak, okey. Kalau kenapa mungkin saya kena check dengan pakar lah kenapa dipanggil umum ini. Because first of all, our Nabi is what? Dia halang orang daripada cakap. No matter how. You kahwin macam mana pun, you kahwin nenek pun you kena orang cakap. Betul tak? You kahwin perempuan yang ada 10 anak pun orang cakap.
People will continue talk. Kalau dia ada duit, pasal you mana duit dia. Pasal tak ada duit, pasal dia apa, whatever lah. People will start to say something. So dalam Islam, ignore these people. Kalau kita buat yang penting niat kita kan. So point is, Islam provide solution tak? Solution. Okay, yang kedua, kalau kita dah kahwin, tiba-tiba isteri kita sakit, paralyzed, dia kena penyakit lah. Okay. Now dalam keadaan ini, tanya agama lain, apa solution yang dia ada? Isteri lumpuh, suami muda macam saya. Tanya agama lain, what is your problem? What is the solution sekarang? Dia kata dia nak ceraikan isteri. Kejam tak? Ataupun simpang perempuan. Sekali lagi kata simpang perempuan memang menindas wanita tu. You are not giving a good solution. Isteri lupa macam mana? Si dalam Islam, Islam benarkan kita kahwin nombor 2. Kalau kita ada keperluan, sambil tu saya dengan isteri kedua ni boleh jaga isteri yang pertama yang sakit. Yes. If we give this point, what if they ask that? What if suami lumpuh? We will go on that. No problem on that. Terus dia akan twist. You see, dalam keadaan macam ni, suami boleh ceraikan isteri tak? Dia tinggal je. Suami boleh ceraikan isteri tak? Kalau dia ada way round, isteri boleh ceraikan suami tak? Tak. Lah agama lain boleh. Suami boleh minta cerai, isteri boleh minta cerai. Islam pun boleh minta cerai juga. Boleh. Dalam Islam, wanita mau minta cerai ada banyak cara. Fastah kulit semua. No problem. You can ask for cerai. You see, some people here dalam keadaan macam ni sebab the men have the needs. If they are young, if they are old, normally they don't get married. They just take care of them for life. But for the younger one, they have the needs. So what do you want them to do? Divorce you? Agama lain, they got no choice. They cannot marry two. They have to divorce, only can get married. If they marry two, it's against the law. So they have to divorce. Bukankah kejam? Islam encourage us to take care of the first wife for life. When they are paralyzed, jaga dia seumur hidup. Pada masa yang sama, kalau ada keperluan, kita boleh ada kahwin nombor 2. Tapi nanti dia cakap, tapi dia tak mampu. Apa tu? Tak mampu, Tapi financially, dia tak mampu. Okey, kalau tak mampu, dia tidak digalakkan kahwin lagi. Back to yang tadi yang judge Go back to the basic. By the way, kalau tak mampu, satu pun tak boleh kahwin. Tapi kalau orang kata, kalau orang kata dia tak adil ke dan sebagainya, di sini tak adil, tak payah poligami punya isu. Monogami pun banyak yang tak adil. Tak adil dari sudut apa? Tak adil, dalam Islam kita selalu kata, ingat lagi tak? Ada orang kata, pada dengar hadis ini kan, dia sebut kalau kalau suami nak seks dengan isterinya, kalau isteri tak bagi, dia akan kena malaikat akan kutuk sampai pagi, betul tak? Actually, kalau ikut ulama Islam, dia kata this is vice versa. Bukan suami nak, isteri kena bagi. Kalau isteri nak, suami tak boleh bagi. You nak. No, Islam is vice versa. You have to be both. You have to be just for both. I think info tu orang tak tahu. I mean, dia kat one side saja. Yeah, that's No, why it's both side. misconception. Yeah. It's both side. Kalau suami boleh pukul isteri, isteri pun boleh pukul suami. Kau Suami boleh ceraikan isteri, isteri boleh ceraikan suami. Mungkin cara berbeza, tapi mereka ada hak. Okey. Nah, kalau boleh dirujuk kepada dalam Sahih Bukhari, tulis tentang isu wanita punya. You will be surprised there are many things that women do not know. Yes. Lelaki senang je nak ceraikan perempuan, tapi kalau perempuan nak ceraikan lelaki kena melalui multiple procedures. Ya. Itu satu saya setuju sebab it's man-made. Kalau ikut zaman Nabi, cerai sangat mudah. Ingat lagi tak seorang wanita dia pergi jumpa Nabi, dia tanya Nabi, dia kata Nabi, saya tak boleh tahan lah tengok muka suami saya. Memang tak boleh tahan. So dia kata dia mau cerai. So Nabi tanya imam, sanggup tak kamu pulangkan balik mas kahwin tu? Boleh sanggup, dia sanggup bagi 2 kali ganda. Suami pergi, Nabi pergi jumpa suami dia, beritahu suami dia, dan ceraikan terus. Tapi tetap kena ada orang lain, lelaki nak ceraikan terus dia lapaskan, settle. Ya.
Kenapa? Kenapa? Kenapa hak ni diberikan kepada lelaki? Lelaki. Hak cerai diberikan lelaki. Kenapa? Rasional. Pertama, bila kahwin, siapa yang bagi mas kahwin? Lelaki. Laki yang bagi mas kahwin. Kalau laki minta cerai, itu mas kahwin burn. Rule number 1. Ini saya cut short lah. Tak semua sekali. They want a detail of discussion? Itu nanti ada tajuk. If not, I will give you the detail. I bagi sedikit dulu nanti. Okay. Sini macam ni. The man, first of all, why the rights of divorce given to the man? Number 1, because man is the breadwinner in the family. Man is responsible for all the expenses in the family. All the financial responsibility is in the man's hand. Now, for a man, the right given to the man, because they can't simply use this. The moment you use this, you know it's a huge thing that you have to pay. 1, mas kahwin, burn. Number 2, you have to give nafkah to the child, to the kids. And first 3 months you give to the wife, the ex-wife. Okay? You have to. The moment you say divorce saja, these are the things that you have to pay. There are many others. You have to support them until how many years old? Until they finish their study, until they achieve, until they become adult. Now, problem another thing is that if you divorce 2, how much is your income a month? You tell me how much is your income? If follow Islamically, you have to kena bayar. How much are you going to pay? Berapa kali you boleh cerai? Sebab itulah, don't play a fool bila juga cerai. Don't play a fool, because it's a responsibility. If you don't pay the maintenance for the children, you in hellfire. You are abused. You abuse anak yatim. That's why cerai is not an easy word. Don't simply use. Never. If you are upset, if you are angry, if you are not happy, listen to me. Go and sleep. Listen to music. Take wudu. Whatever. Just find somewhere. Cool down first. Go 2-3 days. Whatever that. The whole thing. Api dia sudah reda tu. When you are ready to talk, then only you talk. Don't force yourself to talk. Wait for you are ready. That's why the right of talak is given to the man, because you can't simply talak. Okay? Kalau perempuan yang ask for divorce, lepas tu dia punya tanggungjawab just return dia mahal dah, dan anak-anak semua dia tak ada. No, anak-anak still is the father punya responsibility. Kan? Tapi sekarang ni akan bincang tentang hak penjagaan anak. That is depends of you punya kejayaan. You punya income cukup tak boleh maintain anak. So the judge will give according, generally give to the women. But if you don't have a kejayaan income yang cukup to support whatever, no, because the ex-husband will give maintenance, it's just the basic maintenance for the child. Dia punya makan, dia punya pelajaran. Tapi lain-lain semua you tanggung. So can you, if you can't, and then the judge will give to the man. Itu I thought like kalau dia still belum balik apa, Bawah they go to the women tak. Tengok usia berapa. You tengok usia berapa. Kalau dia sudah macam more than 10 years old, belasan tahun, and then the judge will, it depends on the judge will give. Normally, actually, kalau boleh lah, I don't come to this stage that nak kebas anak. What we do is bincang, sama-sama jaga, rotate, dan for the goodness of the child, lebih baiklah. Jangan sampai tahap yang kena. Bagi saya, you cinta dia, you kahwin dia. Bila cerai, janganlah sampai bermusuh-musuhan, whatever. Just maintain as a friend for the sake of the child. Betul, tapi itu kalau at the age yang dia dah sampai umur anak tu dah tapi dia akan tanya anak dia nak ikut pada siapa kan. You see, children, the children is, dia macam ni tau. Dia a different level. Ya, we cakap tu different level. The one in detail lah, we don't need to go on that. But the thing is, I want to say is, kalau macam kalau wanita minta cerai, she has the right to minta cerai. Actually sekarang ni di Malaysia minta cerai so much easier. You look for 10-15 years ago, a lot of women mau cerai datang jumpa saya. Saya sudah 8 tahun naik court turun court. Setiap kali naik, suami tak datang, tangguh 6 bulan.
Memang dia kasih medical. Dia pergi tengok jumpa doktor, ambil MC. Tangguh 6 bulan. Dia memang nak drive. Sampai 8 tahun tak dapat cerai. Daripada 37 sampai 45. So, dah maghrib masuk isyak, dah azan. Masa tu, dah cerai pun you nak kahwin berapa susah. Tapi sekarang undang-undang lain. Thanks to our brother lah, yang lain yang pergi bising-bising buat cerita ni sebagai bekas mufti Perlis kan. Thanks for our brother. Dia yang bising-bising, dia yang semua ni. Sehingga hari ini Mahkamah Syariah terpaksa step rule baru. Yes. Ada negeri 2, ada negeri 3. Maksudnya kalau naik court, kalau suami tak datang, no 2-3 problem. bulan, okay. Kita tangguh sebulan lagi. Kali kedua tak datang, no problem. Tangguh sekali lagi. Kali 3 tak datang, tak payah datang lagi. Mahkamah akan buat keputusan untuk kamu. Dia akan luluskan cerai, sah. Easy kan? Nak Ya. mudah kan. Kalau dalam tempoh suami yang drag purposely nak aniaya isteri, bukankah still tanggungjawab isteri masih kena patuh ni? Tapi kalau dia terpaksa melanggar, then how? Sebenarnya kalau wanita nak minta cerai begitu mudah. Maksud saya melanggar tu maknanya kalau dia terbuat sebab dia masih status isteri, tapi dia buat sesuatu yang suami tak suka, but then dia macam bukan ke nanti orang akan hujah balik, then tak fully. Sebab tu bila you nak minta cerai, you have to take care of yourself. He is still your husband. Selagi belum cerai, he is still your husband. Kena jalankan tanggungjawab kamu dalam Sahih Bukhari. This hadis the Prophet say, if you become a wife, if you good wife, you pray, you fast, you be so kind to your husband. If you die, the Prophet say, for that wife, you boleh masuk mana-mana satu pintu syurga. You suka nak masuk mana tu, up to you. In Bukhari, Sahih Bukhari. So, be a good wife penting tak? Obedient to your husband. Yang betul punya lah. Yang buat jahat dia ambil ni. So you boleh masuk syurga mana-mana satu pintu. Tapi hadis tu tak cakap lelaki. Apa buat hak lelaki pula. Men's right. Ini women saja dapat. You can enter whichever pintu tau. Wow. Provided itulah sabar yang To everything you have to pay for the price lah. You want to gain something, no pain, no gain lah, the rules. Really luar dari sikit. Kalau yang parents divorce, the children is entitled as anak yatim. Tak anak yatim. Anak yatim mati kan anak yatim. Oh mati. Dia cerai mati, dia pencerai hidup. Tak. Kalau masih hidup lagi tak boleh anak yatim. Cerai mak bapak memang bapak wujud lagi. Ada lagi. If let's say the father died, then mak dia kahwin lain, Anak just yatim. dia as long as the paternal died, One of it. Kalau dua-dua anak yatim, dia tu lagi tinggi. Okay, we're not finished that. Now, the next thing is, normally, men nak ada anak kandung, nak ada anak sendiri. How many people prefer adopt a child? Berapa ramai orang suka ambil pergi India ke pergi mana-mana ambil anak? Brad Pitt. Brad Pitt. Siapa normally nak macam ni? Normally people tak nak dia nak sendiri punya produk. Betul tak? Producer nak produk takkan nak ambil cerita orang lain kan? Point is kalau isteri tak boleh lahirkan anak, apa solution yang ada? Tanya dia lah. What solution do you have? In Islam, we can marry two, and the second wife punya anak juga anak kepada isteri pertama. Solution solve tak? We can have two. Kita tak perlu ceraikan isteri. Next. The next one, bila kita tengok bandingkan, kalau usia tua, agama lain, ramai tak orang nak kahwin orang dalam usia tua?
Kalau maghrib mungkin ada chance lagi lah. Yang belum azan je. Tapi kalau isyak macam mana? Kalau isyak yang betul-betul isyak panjang dah tu, semua dekat kepada subuh macam mana? Agama lain orang pun kahwin tak ni? Agama Islam apa kalau biasa men. Kalau pergi Captain Perdagangan tengok orang kahwin lah. Ini kahwin, ini macam. Hari tu saya baru bawa sahabat saya pergi kahwin kat Thailand tau. Laki ni perempuan tu Lagi hebat ke ini orang kata bila cinta itu sudah melekat. Ini betul-betul original punya. So, nothing happen. Kalah cerita. Nampak? So, no problem. So, what solution? Apa solution yang mereka ada? Ini tadi kita bincang. Kalau suami mati, isteri jadi janda. Bukan janda, balu. Jadi balu. Okey. Lepas tu, kalau dia ada anak, macam mana dalam keadaan dia? Selama ini dia suri rumah. Selama ini suri rumah. Saya nak tanya, apa solution do you have? Ada. Tahu tak? Kalau dalam agama bukan Islam, wanita, kalau kes yang saya bagi tadi semua, kita kumpul sekali, kalau mana-mana jatuh dalam golongan kategori itu, mereka kena jadi wanita, dia akan keseorangan seumur hidup. Tapi dalam Islam, ada peluang tak mereka jadi isteri kedua, ketiga, keempat? Majority orang poligami, actually, the actual poligami yang saya lihat, majority, yang orang yang dia tak kisah wanita tu apa, dia tujuannya dia akan tujuan nak jaga, nak bimbing, nak didik mereka. Saya bagi contoh lah. Tengok Brother Hafiz Firdaus. Kita tak dia punya income sebulan berapa? Dia berpuluh-puluh ribu sebulan. Rupa dia handsome yang tinggi. Ilmu pula tu. Ilmu agama. Macam itu zuzak boleh keluar. Rumah besar. Kereta. Hebat-hebat. Lelaki macam ni, dia boleh dapat tak? Kalau dia nak perempuan cantik, stewardess semua macam ni dia kata datang. Datang dua. Betul kan? But for him, he married a common woman. Faham tak maksud saya? Tak payah cakap panjang lagi kan? Tak faham? Please elaborate. Ada kosong lagi belum Ya. dapat. Tamu rakam boleh? Ada orang tanya ada kosong lagi tak? Dia ada satu. Satu lagi. But it